Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni selepas saya melawat pokok-pokok bunga saya di laman, saya akan balik kampung mak saya. Saya berjanji untuk berjumpa dengan bapa saudara saya di makam pahlawan Mat Kilau. Perjalanan dari rumah saya ke makam Mat Kilau mengambil masa kira-kira 20 minit sahaja. Makam pahlawan Mat Kilau terletak di Kampung Kedondong di Mukim Pulau Tawa, Jerantut, Pahang. Sekarang kita dah masuk ke simpang Pulau Tawa. Kita akan melalui Kampung Perian, Kampung Bandar dan seterusnya ke Kampung Kedondong di mana terletaknya makam Mat Kilau. Kita dah sampai ke tanah perkuburan Kampung Kedondong. Pagar ni nampak bertutup tapi tak berkunci, kita boleh masuk je, tapi kita kena pastikan pintunya ditutup selepas kita masuk. Kami dah masuk, kita teruskan perjalanan sedikit saja ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ahli kubur. Ini adalah kubur aki saya atau datuk saya, Imam Yahya, wan saya atau nenek saya yang sepiah dan juga bapa saudara saya Muhammad Zain. Alhamdulillah kita dah sampai ke makam pahlawan Mat Kilau. Ini adalah makam Mat Kilau dan di sebelahnya adalah makam ibu Mat Kilau. Mat Kilau bin Imam Rasu dilahirkan jangkaannya pada tahun 1865 atau 1866. Ayahanda Mat Kilau dikenali sebagai Imam Perang Indera Gajah atau Tok Gajah. Nama sebenarnya adalah Imam Rasu bin Baharum. Ibu Mat Kilau pula bernama Teh Mahada binti Tok Kaut. Semasa kecilnya, Mat Kilau dididik dengan ilmu dunia dan akhirat. Guru silat Mat Kilau adalah Mat Arif, Datuk Bahaman dan juga ayahnya sendiri, Tok Gajah. Kegagahan Mat Kilau terbukti dengan siri serangan hendap ke atas kubu-kubu British di Pahang, khususnya di Raub dan Temeling. Akibatnya beliau telah diburu sehingga ke sempadan Kelantan, Terengganu dan Siam. Hasil kerjasama pihak Siam dan British, dalam tahun 1895, Mat Kilau telah tertangkap dan disangka meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan di Kampung Dalam Bunut Payung, Kota Baru, Kelantan. Namun Sultan Kelantan pada ketika itu telah mengarahkan jenazah Mat Kilau digantikan dengan batang pisang. Berita angin yang menyatakan bahawa Mat Kilau nak pulang ke kampung di Kampung Masjid Pulau Tawa bertiup kencang. Ada yang percaya tapi ada juga yang tidak percaya. Bapa saudara saya, Tuan Haji Nozari bin Imam Yahya ada pada masa itu. Pada ketika itu, beliau baru saja tamat pengajian di salah sebuah maktab perguruan di negara kita. Kita dengarkan kisah dari Encu sendiri. Encu diberitahu beberapa kali oleh saudara kami iaitu Encik Zainuddin bahawa Mat Kilau memang akan balik pada sekian-sekian hari bulan. Namun saya percaya lebih kurang 70%. Walau bagaimanapun pada 26 hari bulan Disember 1969 Mat Siam dari Kuantan datang ke masjid Kampung Masjid Pulau Tawa dan beliau mengisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau. Jadi selepas itu hebohlah kampung, hebohlah di Jerantut, di Pahang dan seluruh negara berita kepulangan Mat Kilau ke Pulau Tawa. Akhbar-akhbar terutama sekali utusan Melayu dan berita harian, radio, TV, majalah, semuanya menceritakan tentang kepulangan Mat Kilau ke Pulau Tawa. Ini adalah Encu yang berada di sebelah aki Mat Kilau. Alhamdulillah, Encu sebenarnya ada akses untuk masuk dan berjumpa dengan Mat Kilau. Ini kerana keluarga kami memang rapat dengan keluarga Aki Umar, iaitu anaknya lah. Kebetulan pula pengarah muzium, timbalan pengarah muzium pada ketika itu ialah Encik Zainuddin, iaitu bekas pensyarah saya lah. Jadi bila sampai ke Pulau Tawa, beliau mencari saya dan selepas itu saya jadi pengiring dia lah untuk berjumpa dengan Mat Kilau.
ada beberapa perkara yang saya lihat dan saya dengar mengenai Mat Kilau. Antaranya ialah mandi embun di waktu pagi. Ini sebenarnya bukan bentuk kita mandi biasa macam kita dalam kolah dan sebagainya. Dia cuma pergi ke dahan yang rimbun pada waktu pagi dan dia goyang-goyangkan dahan tu dan dia menyapu air embun itu pada muka, pada lengan dan seluruh badan dia lah. Satu perkara lain lagi yang saya lihat ialah ada beberapa kesan luka, terutama sekali di bahagian bahu dia, kiri kanan bahu dia dan juga di belakang. Kesan-kesan ini ada yang berlubang dan ada yang bentuk macam bekas luka lah. Saya pernah bertanya dengan Mat Kilau tentang parut-parut yang ada pada tubuh badan beliau ni, dan namun beliau tidak menjawab lah. Mungkin dia ingin melupakan peristiwa lama agaknya. Satu lagi ialah tentang dia tidak lupa menyebut Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Mulutnya sentiasa mengamit perkataan-perkataan ini setiap masa, kecuali bila dia bercakap, orang bertanya, barulah dia berhenti. Kalau tidak, dia sambung semula Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Jadi antaralah yang saya lihat. Gambar ini menunjukkan Mat Kilau semasa beliau mandi embun di waktu pagi. Air embun ini dikatakan mampu menguatkan urat-urat, otot serta tulang manusia. Ia juga menjadikan seseorang itu awet muda dan sihat sehingga terpancar ke wajahnya. Semasa di makam Mat Kilau, kami terserempak dengan seorang penduduk kampung. Kita dengarkan kisahnya. Datang ke sini tahun 69 baru jumpa dia bawa balik ke sini lah. Jadi kampung ni orang ramai lah, penuh kereta sini, berbatu-batu panjangnya, orang nak menengok. Jadi masa itu kas kecil lagi, adalah dalam darjah 6 gitulah. Sempatlah kas aki tu dia usak-usak kepala kas ni, belajarlah gaji-gaji cucu, belajarlah gaji-gaji cucu. Jadi kamu ni bila budak-budak ni sebenarnya tak boleh nak mendekat sangat. Maklumlah orang ramai. Orang 24 jam datang sini. Jadi itulah masa dia istihar diri tu, dia pergi kat masjid. Jadi orang ramai lah di situ. Itu je lah ceritanya. Anak muda ni datang dari Batangkali dalam perjalanan ke Kelantan singgah untuk menziarah makam Mat Kilau. Beliau ke sini hanya dengan menaiki motosikal. Saya kagum dengan semangat anak muda ni. Saja ziarah. Datang dari Datang daripada Batangkali nak ke Kelantan. Betulan viral kan. Saja ziarah, memang minat ziarah. Waktu kosong ziarah. Sejak tahun 1930, Mat Kilau menukar namanya beberapa kali dan akhirnya kekal dengan nama Mat Siam. Pada bulan Disember 1969, Allah menggerakkan hati Mat Kilau untuk memperkenalkan dirinya yang sebenar. Dan pada 26 hari bulan 12, 1969, hari Jumaat selepas solat Jumaat, Mat Kilau mengisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau Pahlawan Pahang. Seluruh rakyat, khususnya rakyat Pahang, terharu dengan berita kemunculan Mat Kilau itu. Semua berdebar-debar menunggu keputusan ahli jadualkuasa mesyuarat Mat Kilau yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Pahang. Akhirnya pada jam 10.30 pagi, 6 Ogos 1970, Mat Siam diisytiharkan dan disahkan sebagai Pahlawan Mat Kilau. Pengisytiharan itu dilakukan oleh Menteri Besar Pahang pada waktu itu, iaitu Tan Sri Yahya Muhammad Sheikh. Namun pada 16 Ogos 1970, pada usia 123 tahun, pendekar terbilang Mat Kilau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jenazahnya disemadikan di tanah perkuburan Pulau Tawa bersebelahan dengan makam ibunya Teh Mahada. Ini adalah antara kata-kata semangat Mat Kilau. Aku rela mati semasa bertempur dengan penjajah daripada menyerah dan mati di tali gantung mereka.
jaga agama, jaga bangsa dan tanah air. Jangan sampai bangsaku tiada negara. Semoga roh pahlawan Mak Kilau ditempatkan bersama para solehin. Amin ya rabbal alamin.